Sultan Pahang seru rakyat adakan solat hajat. Wan G dakwa Najib Razak dapat layanan istimewa di penjara. Syaiful cabar Sanusi saman individu dedah salah tadbir Kedah Agro. Perdana Menteri patut diberi kredit lantang pertahan Palestin. Fuad tepis dakwaan ada isu peribadi dengan Rafizi. PN siap sedia rebut kerusi PRK Kuala Kubu Baru. Taqiyuddin Hassan dakwa kerajaan gagal dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan meninjau Sungai Pahang yang dilaporkan surut akibat fenomena El Nino. Kesultanan Pahang menerusi hantaran terbaru di laman Facebook memaklumkan baginda melakukan tinjauan udara itu ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Menurut hantaran itu, Sultan Abdullah sebelum ini menitahkan agar solat hajat dilaksanakan di semua masjid dan surau di Pahang bermula 23 Mac. Berikutan itu, Jabatan Agama Islam Pahang melaksanakan solat hajat khas selepas solat Isyak sebelum solat tarawih bagi sama-sama mendoakan agar Allah menurunkan hujan dan paras air sungai kembali normal. Laman web Jabatan Meteorologi melaporkan daerah Rompin, Jerantut, Temerloh, Maran, Bera dan Raub merekodkan status cuaca panas tahap 1 iaitu berjaga-jaga setakat 4.30 petang semalam. Segelintir pihak sebelum ini mendakwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak menjalankan hukuman di penjara Kajang. Itu kerana menurut mereka tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu selain layanan istimewa yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara. Namun menurut laporan sebuah portal, penceramah Wan G Wan Hussein yang baru sahaja menghabiskan hukuman penjaranya di sana menyatakan Najib sememangnya di penjara itu dan malah mendakwa dia menerima layanan sangat istimewa. Katanya beliau pernah melihat kelibat Najib ketika menjalani hukumannya. Bagaimanapun, Wan G mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa berbeza dengan banduan-banduan lain. Wan G dibebaskan sepenuhnya pada 22 Mac lalu setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara ekoran sabitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor pada 2014. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin, cabar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor kenakan tindakan saman terhadap seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan tadbir dalam Kedah Agro Holdings Berhad sehingga menyebabkannya menanggung kerugian. Beliau berkata Menteri Besar Kedah itu wajar memberi penjelasan berhubungan dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KAHB bahawa keuntungan syarikat diambil Perbadanan Menteri Besar MBI. Baru-baru ini tular di Facebook berkaitan keuntungan Kedah Agro yang diambil oleh MBI. Kenyataan itu berkata MBI telah mengambil staf Kedah Agro dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI sahaja. Mengulas lanjut, Syaiful Hazizi sekali lagi mengulangi gesaan supaya Muhammad Sanusi selaku pengerusi MBI membayar segera gaji 24 kaki tangan KAHB yang tertunggak sejak September tahun lalu dan tidak menjadikan alasan laporan Ketua Audit Negara 2017 untuk mengelak pembayaran gaji berkenaan. Menurutnya, semua pihak telah mengetahui KAHB mempunyai masalah, namun kerajaan negeri terdahulu termasuk dari Barisan Nasional, PAS atau Bersatu tetap juga berusaha membayar gaji kaki tangannya. Kemarin, Muhammad Sanusi melalui kenyataan di laman sosialnya menyatakan akan menyaman seorang wanita yang dikatakan melempar tuduhan ke atas MBI dalam isu tunggakan gaji KAHB termasuk mengaitkannya dengan pentadbiran negeri di bawah kerajaan PAS terdahulu.
Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli menegaskan perlunya semua pihak di negara ini memberi pujian kepada Perdana Menteri yang lantang mempertahankan hak rakyat Palestin di hadapan pemimpin Barat. Rektor Kolej Universiti Islam Perlis itu berkata, kredit patut diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun berbeza politik kepartian. Beliau berkata demikian dalam podcast Fikrah dan Hujah siri 15 bertajuk Ramadan Antara Adat dan Ibadat baru-baru ini. Dimoderatorkan oleh Rizal Azizan, turut menjadi panelis ialah Mufti Perlis, Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Mengulas lanjut, Rozaimi menyeru agar mana-mana pemimpin di negara ini yang menjadi Perdana Menteri juga seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki pendirian teguh memperjuangkan hak Palestin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puad Zarkashi mendakwa kritikannya terhadap sistem pangkalan data utama padu bukan bersifat peribadi seperti didakwa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Malah katanya beliau tidak mempunyai masalah peribadi dengan timbalan Presiden PKR itu. Semalam Rafizi berkata kritikan beberapa ahli politik termasuk Muhammad Puad berhubung padu hanyalah bersifat peribadi. Rafizi berkata kritikan tersebut langsung tidak menjejaskan pelaksanaan sistem itu sebaik sahaja tempoh proses pendaftaran serta kemaskininya berakhir pada 31 Mac ini. Mengulas lanjut, Muhammad Puad membalas kritikan Rafizi dengan mempersoalkan kejayaan yang telah dicapai melalui formula pemimpin PKR itu. Jentera Pilihan Raya bersama membabitkan semua parti dalam Perikatan Nasional akan ditubuhkan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru Selangor. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata pasukan itu akan dipimpin oleh pengarah pilihan raya Selangor. Tuan Ibrahim berkata PN akan meletakkan calonnya bagi kerusi DUN berkenaan yang diisytiharkan kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong daripada DAP pada 21 Mac lalu. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata satu kajian trend akan dijalankan oleh Badan Bebas untuk mengenal pasti masalah utama rakyat di kawasan pilihan raya tersebut. Untuk rekod, Ki Hiong, 58 tahun, telah berkhidmat sebagai wakil rakyat di Kuala Kubu Baru sejak tahun 2013. Pada PRN Ogos tahun lalu, Ki Hiong menewaskan calon Perikatan Nasional Teo Kien Hong dengan majoriti 4,119 undi. Beliau kali pertama mewakili kawasan itu pada 2013 apabila menewaskan Ui Hui Wen dari MCA dengan majoriti 1,702 undi. Seorang ahli parlimen mendakwa kerajaan gagal mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja bagi pindaan Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengadakan sidang media selepas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membentangkan rang undang-undang pindaan itu buat kali kedua tetapi tidak meneruskan perbahasan kerana Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menangguhkan mesyuarat itu. Beliau mendakwa kerajaan sebelum ini mengadakan sesi perjumpaan dengan Majlis Raja-Raja pada 26 Oktober 2023 dan 24 Februari 2024 mengenai pindaan itu dengan menyatakan pindaan yang digugurkan itu tidak disertakan semasa mesyuarat dengan Ketua Negeri. Mengulas lanjut, Taqiyuddin turut mempersoalkan langkah Dewan Rakyat yang disifatkan tergesa-gesa untuk menangguhkan mesyuarat kerana menurutnya perkara kerajaan yang disebut dalam rang undang-undang biru mesti diselesaikan dalam sesi yang sama seperti yang ditetapkan dalam perintah tetap. Tegasnya ini menunjukkan kerajaan takut meneruskan sesi perbahasan kerana katanya pembangkang telah menyediakan 11 pembahas untuk mencabar rang undang-undang pindaan itu. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.